pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pergerakan Pemuda Barisan Nasional Negeri Perak dan juga Pergerakan Pemuda MIC Negeri Perak yang menganjurkan program penghargaan kepada pelantikan-pelantikan baru pemimpin India di peringkat negeri Perak, dan juga mengenang jasa pemimpin-pemimpin yang telah berkhidmat sebelum, macam Datuk R. Ganesan adalah mantan speaker dan saya adalah dipilih sebagai atau dilantik sebagai speaker, dan bersama kita juga adalah pelantikan baru Encik Ilenggowan sebagai penasihat Menteri Besar untuk hal ehwal masyarakat India, dan pegawai khas Encik Sivaraj kepada Menteri Besar kita, dan juga di peringkat MIC Negeri Perak pula Encik R. Ganesan dipilih, Datuk R. Ganesan dipilih sebagai pengerusi perhubungan MIC Negeri Perak, dan Encik Mohan sebagai timbalan pengerusi, dan Encik Kenas adalah sebagai bendahari yang hadir pada hari ini. So ini adalah satu majlis yang dianjurkan oleh pemuda Barisan Nasional di bawah naungan Encik Khairul. Ini satu yang begitu istimewa, kerana pemimpin daripada UMNO yang merupakan pemimpin Barisan Nasional menganjurkan program untuk meraihkan pemimpin-pemimpin MIC. Ini yang kita perlu, silaturahim dan kesinambungan. Inilah yang kita mahukan. RU13 telah banyak memberi pengajaran, dan kami begitu gembira di peringkat MIC. Sebagai Naib Presiden MIC, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi India yang kini menunjukkan sokongan kembali kepada Barisan Nasional. Dan kita menang 133 kerusi di peringkat parlimen, dan pencapaian kita juga boleh dikatakan baik juga di peringkat adun. Maka di negeri Perak, Darul Rizwan, kita nak memperkasakan balik sokongan ini melalui perkhidmatan yang dituntut oleh masyarakat kini, dan fokus kita adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah di 24 parlimen di peringkat negeri dengan kerjasama Barisan Nasional, anggota-anggota Barisan Nasional, serta mencari jalan bagaimana kita menarik sokongan orang muda, kerana orang muda ni melalui sosial media menjadi cabaran hebat, bukan saja kepada barisan, saya rasa kepada semua parti politik lain. So dalam keadaan ini bagaimana kita berganding bahu, kerana saya rasa orang banyak cerita pasal two party system sekarang. Dia kata ras dan juga etnik tidak harus menjadi landasan masa depan negara dalam politik. Dalam BN sedang mencerna idea-idea ini pada masa depan, tapi masa kini ikatan silaturahim yang kita ada sekarang begitu baik sekali. So itu yang kita gunakan sebagai wadah untuk sampai memberi perkhidmatan kepada rakyat jelata dan mendapatkan balik sokongan. Itu sahaja. Selepas pelantikan saya telah kembali kepada PRU13. Saya telah membuat satu analisis dan juga analisis tentang pengundi, khususnya pengundi-pengundi di Perak ni, pengundi India di Perak. Saya telah kena pastikan beberapa tempat yang saya rasa berpotensi untuk mengembalikan pengundi India ke Barisan Pangkuan Barisan Nasional. Jadi saya dah buat satu rangka strategi, apa jenis aktiviti, apa jenis program dan juga tindakan yang sepatutnya kita buat selepas ini sehingga PRU ke-14. Jadi untuk melaksanakan tanggungjawab ini, saya perlu terlebih dahulu duduk dan merangka strategi-strategi yang sesuai untuk kita menghadapi pilihan raya ke-14, persediaan kita dari sekarang. Jadi untuk itu kami telah pun menubuhkan sebuah panel pemikir, think tank group di kalangan profesional India yang terdiri daripada pakar-pakar untuk duduk dan berbincang dan merangka plan pembangunan untuk kaum India. Masalah kuil dan sekolah Tamil. Ini adalah strategi yang pertama yang saya akan laksanakan sebelum saya turun ke Padang.
Jadi masalah-masalah lain kita akan semasa ke semasa kita akan selesaikan seperti biasalah, iaitu bantuan pelajar miskin, bantuan ibu tunggal untuk mengatasi masalah-masalah kaum India. Dari semasa ke masa kita juga akan mengadakan hari bertemu pelanggan seperti yang diadakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak pada setiap hari Selasa di Dewan Serbaguna SUK.